Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimat dan muslimin juga turut hadir pada petang ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup lepas mati kelak. Sebaik-baik bekal bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah hadis yang ke an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa maqaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa maqaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi fattaqun nar walau bisyiqin tamrah. Al-Qamakam Nabi SAW muttafaqun alaih. Sepakat atas hadis ni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, daripada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni dia asalnya padri. Dia asalnya padri. Adi bin Hatim ni pakai salib besar kat rantai, padri. Nabi kata kat dia, wahai Adi bin Hatim, kamu ni tak mau masuk Islam. Kamu tengok sekarang ni Islam ni susah. Orang Islam susah, hidup macam tak selamat. Satu masa nanti jika kamu panjang umur, kamu akan lihat kambing yang dibela, digembala, tidak diserang oleh serigala. Duit zakat tak tahu mana nak salurkan. Semua orang hidup dah senang. Boleh? Apa maksud tu? Kalau kambing pun dah selamat, maksudnya barakah. Barakah, keberkatan. Allah turunkan keselamatan. Boleh faham tak? Hari ini selamat dah hari ini. Allah cabut keberkatan. Allah cabut keberkatan. Anak sekolah pun tak selamat. Betul? Kita pergi pasaraya tak selamat. Parking kereta pun tak selamat. Betul tak betul? Ini duduklah mana-mana pun bimbang je, nak tinggal rumah pun tak selamat. Allah cabut keberkatan. Allahu Akbar. Pergi solat kat masjid, selipar pun tak selamat. Betul? Jangan kata selipar tak selamat. Muslimat pernah dah ada kes handbag kena curi. Kan?
Cek ambil ada ke tak? Isteri anak tengah sujud. Tengah sujud tu ambil kena ambil. Lelaki dia masuk pakai telekung. Orang sujud dia pun ambil cabut. Allahu Akbar. Okey. Tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mahkamah Allah taala. Tak ada orang yang terlepas, semua akan duduk depan Allah. And kalau hadis yang depan ni, hadis yang pertama, 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Dan kita nanti duduk depan Allah tanpa ada sebarang jurubahasa ataupun sebarang tukang tokok tambah nak bantu kita, nak bela kita, nak sokong kita, tak ada. Atas dunia, kalau orang tu masuk mahkamah, kalau orang kawan dia tak boleh jadi saksi bagi dia pun, datang pun tak apa dah, betul? Datang bagi sokongan, betul kan? Kita baca. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya. Sebagai orang ketiga ataupun guambela, tak ada siapa sanggup. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah SWT tadi akan melihat ke kanan. Dia tengok kanan, kok ada siapa boleh bantu. Isteri ke, anak ke, best friend ke, kawan sekolah yang tak pernah berpisah, satu kelas darjah 1 sampai kata 5. Kan, tengok belah kanan, kan, melihat ke sebelah kanan, maka ia tidak melihat melainkan pahala kebaikan yang pernah dilakukan ketika berada di dunia. Dia nampak pahala aja. Manusia semua tunduk masa tu. Manusia semua tunduk, tak angkat kepala, tak berani. Dan apabila ia cuba melihat ke sebelah kiri, tujuannya nak tengok siapa boleh tolong ni. Tengok belah kiri pula, belah kanan tadi seorang pun tak angkat muka. Boleh faham? Cuba imagine gawatnya padang mahsyar ni. Seorang tak angkat muka, tengok kiri pula, semua tunduk. Apa yang nampak? Kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukan ketika berada di dunia. Nampak timbunan dosa-dosa. Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, tengok kanan tak ada orang nak tolong, tengok kiri tak ada orang nak tolong. Pasal apa tak ada orang nak tolong? Agak-agak pasal apa tak ada orang nak tolong? Pasal semua orang duk fikir nasib masing-masing. Boleh faham? Semua orang duk fikir nasib masing-masing. Ana ada satu kisah baru ni. Kami kira macam family day lah, di pantai Teluk Senangin. Orang Perak tahu orang Perak? Pantai Teluk Senangin dekat Lumut tu kan. Jadi ana ajaklah ipar duai dengan anak-anak buah. Yang lelaki naik banana boat. Tahu banana boat? Macam pisang tu, panjang lah duduk kan, banana boat. Ana sendiri pun tak pernah naik. Jadi hari tu nak ajaklah ramai-ramai naik. Yang kita pun bukannya tiap hari pergi pantai kan, sebab tu jarang tak pernah naik. Okey, ringkas cerita, bila dah habis kita nak turun, banana boat kan cara turun dia akan bagi kita jatuh. Tempat tak dalam, kita dah pakai life jacket. Di kona tu memang kita jatuh. Tidak bahaya, jatuh tu tidak bahaya, jatuh pun tempat cetek. Tapi dia bagi kita jatuh, air kira paras ni. Kaki tak terpijak, tak tenggelam, adalah jaket. Situ pun orang ramai kan, jatuh. Tiba-tiba seorang anak buah anak ni, ini nak kait, ni nak kait. Anak buah anak ni dipanggil abah dia. Abah. Dah kaki semua tak terpijak kan. Abah. Rupanya dia panik, dia tak pandai berenang kan. Bila abah dia pegang dia pun peluk abah dia. Abah dia tak boleh berenang. Abah dia pun tolak. Piyah kan? Abah dia tolak kan. Betul. Anda tanya pasal apa? Dia tak boleh berenang. Dia kerabat aku. Birah anak kata. Anda pun pegang dia, tolak dia.
Apa tu sampai kan, tak ada apa. Nak bagi tahunya, cuba bayang situasi atas dunia, anak minta tolong, bapa dah tak boleh tolong. Faham tak faham? Bila dia pegang bapa dah tak boleh berenang, bapa empilah hang. Boleh? Bapa tak fikir anak tak boleh berenang, tapi dia tahu lah sikit kan. Tapi nak bagi tahu, bila orang lain yang bergantung kita, tadi seorang pun tak berani nak tolong, pasal dia fikir diri sendiri. Faham tak faham? Anak minta tolong pun dia tolak. Ini contoh lah. Ini memang jelas kita faham. Boleh faham eh? Kamu tengok aku nak minta tolong, aku pun tak tahu lagi macam mana nasib aku. Boleh faham eh? Tambah pula perempuan, pada masyar ni, tahu tak macam mana dosa kita ni Allah pertontonkan. Allah pertontonkan dosa. Setiap detik amal tu, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Segala yang baik, segala yang buruk, setiap catatan tu keluar satu. Bayanglah yang keluar tu buruk-buruk. Contohlah, katalah yang kiri tadi banyak. Boleh faham tak? Bukan kata mana nak letak muka. Duk fikir Allah. Bila tengok kanan, nampak timbunan pahala, insya-Allah mungkin kita banyak, amin. Tengok kiri, nampak timbunan dosa. Tengok depan, nampak apa? Tu kita tu tulis hadis tu. Tengok depan, nampak apa? Muka surat sebelah 28. Nampak tak? Nampak apa? Kecuali hanya kobaran api neraka. Duduk depan. 7 kawah tu ada depan kita. Dalam masa yang sama pula, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Orang-orang kafir ni dah dicampurkan dulu ke dalam neraka bersama batu-batu sembahan mereka. Boleh? Dah masuk dulu dah. Orang-orang musyrik ni dah masuk dulu. Sami'u laha, kita dengar jeritan mereka. Dengar. Kita dengar jeritan mereka. Kita dengar bunyi ngauman neraka. Syahiqan wa hiya tafur. Bunyi neraka tu menggelegak tu, bunyi ganas sangat. Dia tak payah dengar bunyi api, bunyi rimau mengaum pun cukup, betul? Betul kan? Bunyi rimau mengaum. Oi. Kita pergi zoo, apa pernah dengar rimau bunyi kat zoo? Ataupun rimau kumbang ke puma ke dalam zoo tu dia mengaum kan? Oh. Tapi buaya tak bunyi kan? Siapa nak dengar buaya bunyi? Nak tahu tak buaya ni bunyi macam mana? Hai sayang. Buaya bunyi macam tu. Itu bunyi buaya. Buaya bunyi macam tu. Hai sayang. Itu buaya. Ya Allah ya Tuhan. Boleh nak bunyi rimau. Ini bunyi api. Yang manusia ni, Allah, kalau hidup dia banyak dosa, itu dia tak berani angkat muka. Mereka dalam riwayat yang lain memang tak angkat muka. Tak angkat muka langsung. Kan? Tengok kiri tak ada orang nak tolong. Tengok depan api neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksaannya, walaupun kamu hanya mampu bersedekah bisyiqqin tamar, walaupun dengan hanya sebutir tamar ataupun sebelah. Syiqqin ni sebelah. Boleh? Hadis ni, ujung ni Nabi kata walaupun dengan sebelah
Tamar. Kalau kita baca ayat surah Al-Munafiqun, cuba buka surah Al-Munafiqun. Buka surah Al-Munafiqun, ayat ujung-ujung. Ya ayyuhalladzina amanu ya, ayat 11 ya. Laula akhartani, dia minta tangguh betul. Cuba tengok ayat ke-11, ayat last. Ya. Cuba tengok 11. Sepuluh. Sebelah Allah jawab wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. 10. Sedekah tu duduk ayat ke berapa? 10 kan? Dia minta apa dengan Allah? Dengan malaikat? Panjangkan umur dia sekejap je. Bukan nak solat, bukan nak gaji. Fa'asaddaqu. Betul? Dia minta tangguh untuk bersedekah. Nampak tak? Dia bukan nak pergi umrah, dia bukan nak masuk mahad tahfiz, dia nak sedekah. Pasal Nabi pun bagi jelas kat kita, sedekah boleh selamatkan daripada azab neraka. Boleh faham tak ni? Pasal apa? Kerana penggunaan dia panjang. Solat kita bagi salam, habis dah pahala, setakat tu je. Betul? Sedekah selagi ni surau perempuan ni, siapa yang berbuat dalam tabung pembinaan dia, selama mana surau ni dipakai, selama itulah pahala duk berjalan. Nampak tak? Maka dia minta tangguh untuk sedekah. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, kalau tahu besok nak kiamat, bukan mati tau, kiamat terus. Kalau lah tahu besok kiamat, di tangan ada biji tanam, biji bukan isi, biji tanam, kata Nabi, tanam. Walaupun besok kiamat, dan tumbuh tak? Dan tumbuh tak besok kiamat? Mana dan? Esok kiamat, hari ni tanam. Angguklah dan tumbuh. Mana dan? Betul? Esok kiamat, hari ni tanam, Nabi kata. Tak ada tumbuh, betul? Tapi tanam kita tu dah ada pahala. Pasal kita niat nak bagi orang lain makan. Betul tak betul? Ini sedekah. Sedekah satu benda sangat-sangat hebat. Dia boleh bersihkan hati, boleh bersihkan harta, boleh bersihkan perangai. Ini sedekah. Boleh nah? Okey, kita baca syarah dia. Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya suasana di mahkamah Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Tak ada orang berani angkat muka. Mahkamah sekarang, magistrate pun orang baling. Ada? Ada tak? Tengok mahkamah Mak Saleh kan, dia keluar pada kandang tu nak pergi serang hakim. Ada? Dia tak puas hati kan?
Mahkamah kita tuan-tuan, OKT, orang kena tuduh, cabut selipar, baling hakim. Ada tak? Ingat Ustaz Huslan Husin, dia baling hakim kan? Masuk penjara terus, tahun ni kot dia masuk kan? Dia masuk dalam penjara, semua hakif jenayah berat-berat tu semua tabik kat dia. Dia kata, Ustaz, kami bunuh orang, kami rompak orang, kami samun orang, kami sak dadah, kami gangster, buat jahat macam-macam, kami tak berani baling hakim. Ustaz baling hakim. Bagaimana? Semua orang akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, seorang demi seorang. Dalam masa yang sama juga, Rasulullah pun takkan tolong kita dalam hal soal jawab ni lah. Maksud dah soal jawab. Syafaat lain boleh faham apa maksud syafaat? Syafaat ni adalah satu pertolongan di saat tidak ada pertolongan yang lain. Tu kita nak sangat syafaat Nabi tu. Boleh faham kita nak sangat syafaat Nabi. Nah, bahkan ada satu hadis, siapa yang mati di Madinah wajib syafaat Rasulullah, dia akan dapat. Amin. Boleh bila pergi buat haji ke buat umrah ke, jangan kata ya Allah aku nak mati sini, bukan macam tu. Seandainya ajalku sampai, ya Allah matikan aku di bumi nabimu, boleh. Allah pilih, alhamdulillah, memang terpilih lah. Pasal orang masuk Madinah ni tiap hari ribu jemaah, betul, tapi tak ribu yang mati, berapa kerat je yang mati, betul kan? Lepas solat zuhur ada 45 mayat, lepas solat asar 45 mayat, betul kan? Bukan ratus-ratus, bukan puluh-puluh. Allah pilih, Allah pilih yang betul-betul hebat amal dia, betul-betul dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia adalah seorang sahabat karibnya suatu dunia dulu, ataupun anak isteri dia, siapa pun tak boleh tolong. Sebab tu perempuan, harta kita ni yang jadi milik kita kan, 3 je kan. Yang jadi milik kita ni 3. Apa dia yang jadi milik kita? 1, apa yang perempuan sedang pakai ni sekarang dalam almari rumah, bukan. Yang pakai ni selai pinggang, itu je milik kita. Dalam almari silap milik lipas. Betul tak betul? Betul. Dalam almari silap milik pencuri. Betul tak betul? Dia masuk habis, dia rabuk semua. Dalam almari tu silap milik keluarga kita, datang-datang dia berkenan. Betul tak betul? Yang milik kita yang kita pakai ni saja. 1. Sebab tu jangan sayang pada harta benda. Macam mana yang tu nak jadi milik kita? Apa yang kita sedekah? 2. Yang kita pakai, yang kita sedekah. Dia minta dia kenal, jangan tahan, bagi. Allah, aku satu ni je tinggal, yang ni aku sayang ni. Bodoh. Faham ke tak? Allah, ambil yang lain lah, yang ni aku sayang, tak mau bagi. Bodoh. Dengar ke tak? Jangan tahan, bagi. Tuan-tuan, perempuan tahu tak, sedekah paling baik, benda yang kita paling sayang. Boleh. Sedekah paling baik, benda yang kita paling sayang. Pahala paling besar, tu milik kita. Kedua, ketiga, apa yang kita makan. Yang dalam pinggan belum milik kita. Sesuatu kucing naik, terbalik, jatuh, bukan milik kita. Yang dah masuk, tu milik kita. 3 ni je milik kita. Yang tak boleh pindah ke tempat lain, yang kita pakai, betul? Yang kita bulan tabung, atau yang kita infak, kita bagi ke orang,
pahala Allah dah tulis, kita punya. Boleh faham? Dan yang kita makan dah masuk, dah jadi darah daging, kita punya. 3 tu je kita punya. Boleh faham? So siapa cara yang lebih, dia tak generate jadi pahala, dia rugi. Nampak tak? Biar syurga kita lebih baik dengan harta yang Allah bagi. Tiba-tiba syurga kita makin sempit dengan harta, pintu waliyahzubillah, pintu neraka pula terbuka dengan harta yang kita bagi, yang Allah bagi. Boleh faham? Ana nak petik kuliah Fadil Ustaz Datuk Samsuri Ahmad. Datuk Samsuri kan, penceramah yang top di utara tanah air. Ustaz Datuk Samsuri. Orang kaya ni. Orang kaya ni memang kaya sangat-sangat. Kereta sport, mewah, memang kaya. Satu hari dia pergi ke Masjid Surau, ada kuliah. Ada kuliah. Orang kaya ni. Habis kuliah, ustaz tu lancar sumbangan. Nak buat tahfiz ke pondok kau, kan? Biasalah, lancar sumbangan. Dia pun masuk dalam kereta. Dia tak bagi. Dia masuk dalam kereta. Si orang kaya ni kata kat driver dia, kata, ni lah aku malas pergi dengar kuliah. Dia kata, asal pergi dengar kuliah, ustaz kutip duit. Asal dengar kuliah, ustaz kutip duit. Dia kata, senang-senang je nak kutip duit. Dia kata, ingat aku nak dapat kaya macam ni senang ke? Dia kata, bertahun-tahun berapa kali gagal nak dapat macam ni, aku takkan bagi duit aku mudah-mudah ke orang. Kata si orang kaya ni, boleh? Aku takkan bagi mudah-mudah ke orang. Nak usaha sendiri, jangan duk main tadah tabungnya. Dia kata, okey. Driver dia duduk dengar. Datuk tak bagi lah. Tak bagi dia dah. Aku takkan bagi mudah-mudah duit aku. Pasal aku cari ni susah, kata dia. Cuma aku duk fikir nanti, dia kata, aku mati nanti, aku nak bagi kat siapa? Dia tunggu dia mati, dia fikir nak bagi kat siapa. Macamlah dia dan. Boleh faham tak? Tak apalah. Jadi kata di driver dia, Datuk selalu pergi Amerika kan? Pergi Amerika, pergi Europe, pergi rata-rata business trip ke, makan angin ke. Duit Datuk banyak. Datuk guna duit kita kan, duit Malaysia kan? Dah duit Datuk banyak. Dia tahu mana laku. Kena tukar dia dah. Tukar duit dolar lah. Tak laku lah. Tak laku. Driver dia sajalah. Tak laku. Lepas tu, tukarlah duit dolar. Baru laku. Okey lah. Mereka jauh tu kan? Jauh. Kalau Singapura hak sebelah dengan kita, Singapura pun kena tukar dia kata. Kena tukar. Singapura kan jiran kita tu, tak jauh, kena tukar. Betul? Kena tukar. Tak laku. Antara sebabnya pasal apa? Duit kita rendah, duit mereka tinggi, betul? Jadi kata di driver ni, kalau macam tu Datuk, sama juga pada masyarakat. Pada masa duit kita tak laku Datuk. Yang lakunya pahala. Kalau Datuk simpan duit banyak-banyak, tak tukar dia jadi pahala, Allah tak pandang. Pasal duit ni tak ada nilai pada Allah. Allah nak nilai besok pahala. Datuk bagi kat ustaz tadi, duit tu tukar tu jadi pahala. Baru laku Datuk di padang masyarakat. Kalau Datuk besok tak laku, Allah tak pandang Datuk di padang masyarakat. Melengung dia. Faham tak faham? Solat lah orang tu. Solat. Dia masuk masjid kan? Solat. Puasa dah dia? Puasa. Semua orang kita tengok Allah bagi harta, betul? Cuma banyak sikit. Betul tak betul? Banyak sikit, ada orang dapat cara senang, ada orang dapat cara agak sulit. Kena kerja keras baru dapat. Ada orang ni lahir-lahir dah bapak dia kaya. Lahir-lahir kalau raja-raja dah dalam istana. Betul tak betul? Tapi Allah nak tengok, Allah uji dengan harta. Betul? Allah uji dengan duit ringgit. Allah uji. Puan-puan datang kuliah ni, apa asbab dia yang boleh kuliah ni terus berjalan? Betul?
sumbangan orang ramai. Betul tak betul? Betul. Besar peranan harta. Ni dulu surau kita, ya Allah Tuhan, masuk tu kan berkuat panas. Betul tak betul? Nah, bukanlah ni. Tapi sekarang masuk macam mana? Oh ya Allah ya Tuhan, selesa, sejuk, kapek dia. Oh ya Allah ya Tuhan. Betul kan? Mana datang? Harta. Harta. Betul tak betul? Harta. Dengan harta, mahat tahfiz boleh berjalan. Betul tak betul? Mahat tahfiz yang ustaz-ustaz duk jalankan tu, berapa banyak tu, itu semua majoriti tidak ada pembiayaan yang official. Betul? Tak ada. Inisiatif ustaz-ustaz ni tebal muka, bawa latung pergi kuliah. Betul tak betul? Bukan buka disko, bukan buka restoran, buka nak bagi anak-anak faham ayat-ayat Allah. Harta yang jadi tunjang. Sebab tu Imam Syafi'i kata, harta perlu dalam hidup. Tak ada harta, perempuan tak boleh beli kitab. Betul? Tak ada harta, anak tu pun tak lepas. Betul tak betul? Betul tak? Tak lepas. Petrol pun tak boleh isi. Maka kita guna tadi pada jalan kebaikan. Maka kata Nabi, walaupun ada sebelah tamar, kan, benda tu cukup besar untuk selamatkan kita daripada azab Allah. Jangan pandang ringan pada sedekah. Sebab tu Allah kata, fa'asaddaqu, aku nak sedekah. Tangguh sekejap ya Allah, bukan nak solat, bukan nak pergi haji, tapi nak sedekah. Boleh faham? Pasal sedekah ni pula, kalau benda tu besar, ramai orang dapat manfaat, pahalanya lebih luas. Betul? Pahalanya lebih luas. Kita solat, pahala solat kita seorang dapat. Solat, kita infak kapet, berapa ramai yang main solat, selagi itulah kita dapat pahala. Contoh, nampak tak nampak? Boleh nah? Bayangkan sebatang tubuh kasar yang kerdil ini akan berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala Qadirul Jalil, yang Maha mengetahui segala perbuatan hambanya dan mengetahui segala rahsianya. Pada masa ada satu nama dipanggil Yaumul Ba'tsarah, hari penggeledahan. Dia akan geledah semua yang terang, yang tersembunyi yang kita buat masa hidup. Orang tu jenis buat jahat seorang-seorang, keluar besok. Keluar. Boleh faham eh? Dia buat zalim ke orang, keluar besok. Boleh? Dia ambil duit orang sekupang, keluar besok. Dia ambil duit orang ratus-ratus juta, keluar besok. Boleh faham eh? Tidak berganjak depan Allah Subhanahu wa taala kaki anak Adam. Nombor satu antaranya Allah tanya tentang wa an malihi, hartanya, min aina iktasabahu wa fihim anfaqahu, dari mana dia dapat, mana dia belanja. Bau-bau ni kan, kita dengar ada satu, bukan bau-bau ni, ada satu kisah kematian seorang manusia kan. Khabarnya harta yang dia miliki berbilion-bilion dolar, berbilion-bilion dolar, sampai simpan dalam kotak lah duit. Duit kalau simpan dalam kotak ni, perempuan pernah menabung tak? Menabung. Pernah menabung tak? Tak kisahlah, janji tabung. Nak penuh tu berapa lama? Setahun. Lama.
Kau sendiri kata lama. Tak sempat penuh habis. Kalau penuh berapa dapat? Kalau duit 2 kupang adalah kot 100-200. Duit 2 kupang 100-200. Kalau duit 5 kupang lebih kurang tu. Kalau romboh duit 50, penuh duit kertas tu pun baru 10,000. Tak. Ni bilion-bilion. Allah tanya, min aina tasabahu, mana kamu dapat? Kita nak dapat 200 tu makan tahun. Faham tak faham? Kamu ni boleh kumpul bilion-bilion, Allah tanya mana kamu dapat? Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar Abdul Aziz, kita kenal semua nama ni, betul? Isteri dia buat balik hamper. Isteri dia buat balik hamper. Bang, I dapat hamper. Dia kata, mana kamu dapat? Alah, orang bagi lah. Dia kata, pulang balik. Pulang balik. Tak boleh ambil. Orang bagi saya, bukan bagi abang. Yang sign projek abang, saya bukan sign, orang bagi saya. Tak ada kena-mena. Siapa kata tak ada kena-mena dia? Kalau kamu bukan isteri Amirul Mukminin, orang nak bagi tak? Faham? Umar Abdul Aziz ajar kita. Masa dia sakit, dia kan ketua negara Islam. Masa dia sakit, pembesar-pembesar luar datang nak ziarah. Hantar dulu wakil. Esok Perdana Menteri, Presiden negara sekian nak datang, hantar wakil. Tengok tempat dah siap elok ni, raja kami nak datang ziarah. Suruh dia tukar pakaian. Esok raja datang, baju semalam juga dia pakai. Wakil tadi tanya pada pembantu dia, kan aku bagi tahu semalam tukar baju khalifah kamu. Aku tengok semalam hari ni jubah yang sama. Wakil tu kata, dia ada satu tu je jubah. Boleh faham? Dia ada satu tu je jubah. Kita hari ni jubah jangan ceritalah, jubah murah betul. Kereta mewah saja puluhan biji. Kereta mewah saja puluhan biji. Kiri kanan kita keliling berlambak, orang tak ada makan. Betul tak betul? Allah tanya, min aina tasabahu wa fihi anfaqahu, mana dapat, dan pada harta tadi kemana pula kamu salurkan? Tak salur, kamu kumpul. Tunggu besok jadi setrika dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Pasal wa fi amwalihim haqqul ma'lum. Pada harta kamu ada hak, Allah kata, bagi yang meminta dan yang tidak meminta. Ada hak mereka, kena keluar zakat. Kena keluar bantuan. Zakat tu zakat, bantuan tu bantuan. Allah kata ada hak. Mereka tak ada makan. Iman kamu tak sempurna, kamu hidup mewah, jiran kamu tak ada makan. Itu kalau jiran. Kalau rakyat tak ada makan, lagi teruk. Boleh faham? Ini tuan-tuan, Allah buat dunia bukan untuk kita senang. Untuk senang, Allah buat syurga untuk kita. Faham? Allah buat dunia bukan untuk kita senang. Allah buat syurga tu untuk kita senang. Jadi nak dapat syurga mesti susah. Boleh faham tak ni? Allah nak bagi kita senang bukan di dunia, tapi nak bagi senang di syurga. Sebab tu syurga orang kafir tak boleh masuk. Hanya orang beriman, bertakwa saja boleh masuk. Yang tu baru senang. Dunia kalau senang, kita level, minta maaf, level orang kafir. Kalau kita nak kejar kesenangan dunia, level kita sama macam si kafir. Boleh faham tak ni? Kalau kita nak hambat kekayaan dunia, level kita tak ada ubah macam si kafir. Dia pun nak kejar kekayaan dunia. Betul tak betul? Dia tak kejar kesenangan syurga, tak. Boleh tak? Kena jaga. Kena jaga hati kita.
Gerangan, mampukah engkau mengangkat berapa jam? 4.10. Okey. Tadi 3.30 kan? 4.30 boleh nah? Gerangan, mampukah engkau mengangkat mukamu yang berlumuran dengan dosa di hadapan Tuhanmu? Tiada pembantu, tiada peguam. Perempuan, masa ni malaikat pun tak berani buka mulut. Waja'al malaku soffan soffa, kan? Surah Al-Fajr tu, ujung surah Al-Fajr. Waja'al malaku soffan soffa, malaikat datang berbaris-baris. Satu malaikat pun Allah tak izin berbicara, tak izin. Allah tunjuk full power daripada mahsyar. Semua jadi takut kecut perut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun pada mahsyar pun tunduk. Maka Allah kata, irfa ra'su ya Muhammad, angkat kepala kamu wahai Muhammad. Barulah Nabi angkat kepala, tunduk. Allahu akbar. Pada mahsyar ni suasana sangat-sangat gawat. Kan cerita yang famous, Nabi kata kita nanti bangun pada mahsyar, perempuan ialah dia tak apa nampak. Lelaki kan angry bird dia kan bentuk terkedepan. Ini kita pada masa nanti tak bersunat. Original lah, bangun nanti original. Kita tak pakai boxer pun tak pakai. Tak ada surat benang. Semua. Jadi Siti Aisyah tanya, tak malu ke nanti Rasulullah? Kan? Tak malu lah. Hari ni bukan kata kita jumpa orang yang tak betul, orang gila kan, tak pakai baju, tak pakai seluar, dia tak malu. Kita ni malu, betul? Kita tak sanggup tengok, malu. Bukan kita, dia tak sanggup. Malunya ya Allah. Bang tengok orang tu, Allah malunya bang, kan? Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, tak malu ke Rasulullah? Nabi kata, tak ada masa nak tengok orang lain. Masing-masing duk fikir ni nasib ni. Sampai tahap tu boleh faham? Macam mana dia? Anak minta tolong, bapa tak fikir, dia tolak anak dia pasal dia pun kena berenang. Nampak tak? Kaki bapa pun tak terpijak lagi. Pasal bapa pun tak jumpa lagi nak pijak. Anak pun dia tak hampir. Nampak tak? Itu atas dunia. Jelas tak jelas ni? Macam tak jelas je. Bila kamu menoleh ke kanan, seakan mahu meminta pertolongan. Kalau orang yang banyak dosa, manusia tahu tak dia banyak dosa? Tahu. Semua orang tahu diri dia ni banyak dosa ke banyak pahala. Tahu. Kaki maksiat, kaki kelabing, isap dadah, kerja bunuh orang, dia tahu dia banyak dosa. Sebab tu kadang-kadang yang kaki maksiat ni, bila dia mari insaf, kan dia selalu sebut, aku ni banyak dosa. Betul tak betul? Cuma bab pahala kita tak mengaku. Betul kan? Bab dosa kita boleh mengaku, itu tanda insaf. Bab pahala kalau mengaku jadi riak. Betul? Ya Allah, aku ni banyak pahala. Ada orang sebut begitu? Tak ada tak? Tapi dosa orang sebut kan? Dosa orang sebut, Allahu Akbar, aku ni 50 dah, masjid tak nak pergi. Nampak tak? Ya Allah Tuhan, aku ni umur 60 dah, tu imam pun aku belum kenal. Dia fikir dia banyak dosa. Ya Allah, aku ni 60 dah, aku tak nak tinggal lagi tahajud. Ada sebut gitu? Tak ada. Betul kan? Dia tahu dia ni banyak dosa. Bila tahu banyak dosa, ada satu hadis Nabi SAW sebut dalam kitab Bertemu Janji Allah almarhum Tuan Gani Aziz. Ahli maksiat ni padang mahsyar ni puan-puan, bila dia tengok orang ni Allah tunjuk dosa, orang ni Allah tunjuk dosa yang banyak,
Dia kata, ya Allah, jangan tunjuk dosa-dosa aku. Sekarang dia aku terjun ke neraka. Apa maksud? Malu. Kerana dunia orang ingat dia baik. Boleh faham Di belakang kekayaan dia, perempuan dia ramai. Di belakang kekayaan dia, duit yang tidak halal. Di belakang kekayaan dia, dia buat projek yang mungkar. Contoh, boleh faham? Di mata ramai orang nampak dia baik. Maka bila Allah tunjuk, boleh faham dia malu ni, mertua dia ada, isteri dia ada, anak-anak dia duduk tengok, jiran dia duduk tengok, semua kata dia baik. Ya Allah, jangan. Sekarang dia aku terjun ke neraka. Nak ceritanya, gawatnya manusia zaman di waktu itu. Pasal apa? Kerana tamak, dia sanggup apa jalan janji dia dapat duit, dapat harta, dapat kaya. Kerana tamak. Sebab tu kata Nabi SAW, qad aflahal man akhlasa qalbahu lil iman. Beruntunglah orang yang mengikhlaskan hati dia dengan iman. Adalah kitab ni kebetulan dalam beg tadi ada kitab ni. Perempuan tengok Oh bukan, kitab lagi satu, kitab akhlak. Nabi kata beruntunglah orang yang mengikhlaskan hatinya dengan iman. Kenapa? Allah akan bagi dia jiwa yang tenang, lisan yang benar, akhlak yang mulia. Apa maksud dia ikhlaskan hati dia dengan iman? Maksud di sini, hati dia tak sebesar-besar ketaatan pada Quran dan pada hadis Nabi. Dia akan tenang, dia tidak gelabah, dia tidak memberontak, dia tidak mudah marah. Pasal dia tahu semua ni Allah bagi. Kaya senang Allah bagi, ujian pun Allah bagi. Dia akan tenang. Orang lain dapat, dia syukur tengok orang lain seronok. Boleh faham tak? Betul? Bukan orang lain dapat, dia dengki, dia sakit hati. Dia dapat, dia syukur, dia seronok, dia puji Allah, dia cuba salur pada orang yang memerlukan juga. Subhanallah. Ini orang yang sentiasa tenang. Dia ikhlaskan hati dia dengan apa yang Allah tentukan. Bila ada, itu maksud. Dia letak hati dia seiring dengan apa yang Allah tentukan. Maka jiwa dia jadi salim, tenang. Bila jiwa dia tenang, lisan dia keluar yang baik-baik. Jiwa tak tenang, lisan tak akan jadi baik. Betul? Jiwa sakit hati, apa perkataan keluar? Maki hamun. Betul. Jiwa sakit hati, apa perkataan keluar? Akan hasut orang, dengki, khianat. Betul tak betul? Sumpah serana, semua keluar. Tapi kalau jiwa tenang, mulut ni akan keluar Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betul tak betul? Oh syukurlah anak kamu berjaya, dapat pergi Amerika, dapat pergi Jepun, Alhamdulillah. Kan? Kawan tu pula kata, terima kasih, saya doakan anak awak juga berjaya. Kan elok. Betul-betul. Tak apa, anak saya tak dapat pergi pun tak apa, anak kamu berjaya, saya dah tumpang seronok. Kita kan sekampung, kita kan taman, kita kan family. Allahu Akbar. Ini jiwa yang tenang. Dia saling mendoakan, dia saling memberikan input-input yang baik. Ini jiwa yang tenang. Jiwa tak tenang, keluar tak baik saja. Boleh faham tak ni? So carilah orang yang begini, kita kena berdamping dengan orang yang begini. Ini orang yang jiwanya tenang, lisannya baik. Bukan jiwanya ghaflah. Kan? Ghaflah ni bahasa Arab tau. Yang Penang dia sebut ghaflah tu. Mana orang Penang? Orang Kedah, orang Perlis? Ada? Orang Utara? Kan? Ghaflahan. Ni ghaflah tu Penang. Kan? Macam mana kak? Dia lebih sedap lagi. Ghaflah jingga ni. Ghaflah jingga. Anak keluarga anak international. Penang ada,
Perak ada, Kelantan dah tentu ada kan. Jadi kita tahulah slang-slang ni kan. Bahasa kampung dia pun kan. Jadi bahasa Arab tu, ghaflah tu bahasa Arab. Ghaflah ghaflatin mu'ridun. Mabuk pun dia mabuk dunia. Mabuk dunia pun dia ghaflah ni. Kan bahasa Arab. Jadi orang yang mabuk dunia, dia tak dapat, dia mabuk. Dia keluarlah akhlak yang buruk, kata yang tak elok. Jiwa dia tak tenang. Jiwa dia tidak tenang. Tetapi Nabi kata qad afla, maka beruntunglah orang yang menakhlasa, dia mengikhlaskan jiwa dia lil iman, dengan iman. Apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, apa yang berlaku, dia terima. Seperti surah At-Taghabun sebut. Kan? Tidak ada musibah berlaku ni semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Wa man yu'min, siapa yang beriman dengan apa yang Allah tentukan. Satu rukun iman kita qada dan qadar, betul? Terima apa yang Allah terima. Wa man yu'min wa yahdi qalbahu, kata Allah. Siapa beriman dengan ketentuan Allah, dia terima, dia boleh sabar, dia boleh syukur, dia boleh tenang. Wa yahdi qalbahu, kata Allah, orang jenis ni Allah nak bimbing hati dia ke jalan yang betul. Allah nak bagi hidayah. Sebab tu Nabi kata orang yang mengikhlaskan hati dengan iman, jiwa dia tenang, lisan dia benar, akhlak dia mulia. Dia tak pernah tamak, dia tak pernah rasa tak cukup. Nampak tak? Tamak ni tak tenang, tak pernah rasa cukup, ini tak tenang. Sebab tu dia jarak. Sebab tu Nabi kata orang gila. Orang gila ni siapa perempuan? Orang gila ni yang tak pernah rasa cukup dengan harta yang dia ada. Itu gila, Nabi kata. Bukan kita tengok berjalan tadi tak pakai kain, tak pakai seluar tu gila. Bukan. Nabi tak kata itu gila. Itu mental dia sakit. Betul kan? Dia kan sakit mental. Betul? Otak dia sakit. Yang gila ni cari harta tak pernah habis. Tu gila. Seperti ada satu kata-kata, anda tak pasti ni kata-kata siapa, tapi Man Raja Lawak sebut, segelas sudah cukup menghilangkan haus, kenapa perlukan satu lautan? Masya Allah. Betul tak betul? Segelas dah cukup kan haus, dua gelas dah terkencing dah. Betul? Dua gelas terkencing. Segelas sudah cukup menghilangkan haus, kenapa perlu merebutkan satu lautan yang boleh menenggelamkan, boleh melemaskan kita? Betul? Kita pula tak apa, tak erti menang. Kita pula tak erti selok belok setan. Betul? Tipu daya setan kita tak erti. Setan boleh tipu dengan kekayaan. Ada orang dengan kaya dia jadi sombong. Yang paling bahaya dengan RM2 dia jadi riak. Riak ni paling susah kita nak handle. Dia pakai selipar mahal, dia riak. Betul? Dia pakai kereta mewah, dia riak. Betul? Dia pakai baju mahal, dia riak. Nombor dua, ujub. Riak ni nak bagi orang pandang dia hebat, nak bagi orang nampak dia kaya. Boleh? Yang ikhlas ya, tak apalah. Ikhlas tu selamat lah. Kita ni cerita yang tak selamat ni. Boleh faham tak? Ujub, dia tak nanti orang tengok, dia sendiri rasa. Tak ada orang pun, dia lah seorang pun kan, rasa, wah ini pakai, dia sendiri rasa. Ini dua benda yang paling susah kita nak tangani. Boleh faham tak? Boleh? InsyaAllah. Panjang lagi ni? Tak ada lah. Boleh dah? Cukup lah. Boleh ke? Kat hati je tak puas hati, adalah lama tak datang. Hari ni pun ikutnya ada program. Anak tolak program pasal lama tak datang sini. Anak takut. Anak kata cancel. Tak boleh. Kena mari juga. Lama tak datang. Kesian kan perempuan. Itu dah hampir nak cancel kan, nak batalkan semua kuliah. Perempuan tak setuju. Ustaz datang juga. Jadi hari ni anak cancel program, nak bagi boleh datang juga. InsyaAllah. Ramadan ada nanti.
Ada. Kena insya-Allah. Ya, kita tengok terus hari bulan, kita fix terus Ramadan, boleh? Pagi boleh? Pagi boleh. Nak makan lambat lagi kan? Ialah Ramadan kan? Nak makan lambat lagi. Pagi boleh. Takkan masak pagi-pagi. Takut masak pagi tengah hari nanti habis. Pukul 9 ke 10? 9 insya-Allah. Okey, so perempuan baca yang ni, nanti kita sambung, kita syarah juga. Kita berhenti tadi kat mana? Dan lebih dahsyat, lebih dahsyat, angkat kepala tu. Okey, ada soalan? Yang baik semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap kelemahan ilmu anda sendiri. Kalau ada siapa bertanya tentang badan haji, nak buat badan haji, boleh bagi tahu nah, 2,500 sahaja insya-Allah. Minuman coklat, ya Allah sedap, nak mampu ya Allah. Orang Kedah kan, orang Penang kan nak mampu saja. Jadi dapatkan di luar, boykot berhenti buanglah Milo, Nescafe. Memang sedap. 5 in 1, tak payah letak susu, tak payah letak gula. Sedap sangat. Kapsul habatus sauda zaitun juga ada, ya. Umrah insya-Allah anak akan bawa grup bulan 8. Tapi harga kita belum final lagi. Tarikh pun belum final, tapi dalam bulan 8. Cumanya khabarnya bulan 8 tu ada sedikit panas. Tapi orang tak ramai. Musim panas orang tak ramai. Dan yang kedua lepas haji. Lepas haji ni orang kurang. Bolehlah nak pergi insya-Allah bulan 8. Nanti nak beritahu bila siap final harga dan tarikh, nak beritahu. Nak forward poster kat KIT nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Tutup man kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. An jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan warzuqna lailatul qadri rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanana mujahidina fi Gaza wa fi Rafah wa fi Lubnan wa fi Yaman wa fi biladina Malaysia. Allahumma alikal yahuda wal amerika ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan, gunakanlah kami ya Allah, kesungguhan kecintaan kami kepada amal soleh kepada Allah dan Rasul melebihi segala kecintaan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang paling baik dalam hidup kami. Engkau terima segala amal dan Engkau ampun segala dosa kami, dosa kedua ibu ayah kami, ahli keluarga kami, teman-teman kami, seluruh hamba-Mu yang beriman dan beramal soleh dunia dan masih hidup ataupun telah meninggal ya Allah. Allahumma takhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah